Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi dengan saya Remy Rashidi di channel saya. Pada hari ini, sementara tengah rehat hari ini, selepas saya melakukan visit tadi di sebuah ladang yang ingin membuat satu tapak semaian baru. Jadi saya akan kongsikan satu aplikasi di mana dapat membantu planters, terutamanya planters baru, cadet, training assistant, staff maupun peringkat manager dan ke atas. Okey. Aplikasi ini dinamakan Maprika ataupun GPS on Sky Map. Okey. Aplikasi ini percuma saja tuan-tuan. Boleh didapati dalam Google Play Store. Kalau yang menggunakan Android lah, handphone jenis Android. Sama juga boleh dapatkan juga dekat dalam iPhone. Okay. Jadi saya menggunakan Android. Okay. Jadi aplikasi Maprika ni adalah percuma sama sekali, tidak dikenakan sebarang bayaran. Okay. Maprika ni bagus tuan-tuan untuk apa? Maprika ni boleh mendapatkan kita jarak. Maksudnya daripada A ke B kita boleh ukur jarak. Okay. Kita boleh tahu dia punya, maksudnya ketinggian. Okay. Kita juga boleh tahu kalau kita nak ukur kawasan-kawasan tertentu, kita boleh melakukan tracking di kawasan yang kita lalu tu. Dan kita boleh dapatkan bacaan tersebut sama seperti kita melakukan bacaan dalam Garmin ataupun aplikasi-aplikasi lain. Kita boleh export dalam file JPEG dan kita juga boleh masukkan dalam mana-mana aplikasi mapping yang kita ada. Okay. Bagusnya benda Maprika ni, dia tidak memerlukan line telefon. Dia menggunakan GPS saja. Jadinya jika kita pergi ke satu tempat yang kawasan tu contoh ladang baru ataupun ladang-ladang yang di kawasan pedalaman yang tak ada line pun masih boleh digunakan dan ia sangat membantu. Okey. Dan ketepatannya saya kurang pasti berapa, tapi setakat ni saya gunakan memang tiada sebarang masalah. Kita DigiPlanter gunakan bacaan map ni untuk mendapatkan jarak untuk sebuah nursery baru. Nursery baru ataupun terdapat sebarang expansion kepada nursery tersebut, kita boleh gunakan. Saya personally, saya juga gunakan sebagai contoh, kalau saya pergi ke ladang-ladang baru, saya tak tahu lokasi-lokasi tertentu, pada peringkat permulaan saya masuk tu, saya akan terus start tracking sampai ke lokasi-lokasi tertentu. Jadi walaupun dia tidak berfungsi seperti Google Map ataupun Waze, tapi untuk map di dalam ladang, kita boleh gunakan balik dan kita boleh tracking secara manual jalan-jalan yang kita dah lalui. Jadi tak ada masalah untuk kita jumpa balik jalan yang kita ada. Sebentar lagi saya akan share secara live di dalam handphone saya untuk bagaimana aplikasi ini diinstall sehinggalah kita selesai menggunakan. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Jadi tuan-tuan, seperti saya janjikan tadi, saya akan mengkongsikan bagaimana untuk kita menggunakan Maprika di dalam smartphone. Jadi saya menggunakan smartphone jenis Android. Jadi kita gunakan apps dalam Play Store. Tuan hanya perlu type Maprika. Jadi bila dah tuan type Maprika, dia akan keluar GPS on Sky Map. Jadi tuan boleh terus install aplikasi ini, di mana aplikasi ini adalah percuma untuk digunakan. Jadi saya dah install, jadi saya terus open dekat sini. Jadi tuan-tuan, tuan akan keluar macam ni. Peringkat permulaan dia akan keluar macam ni, tapi bila tuan baru install, tuan akan terus pergi ke setting online map, OpenStreetMap. Okey, online map, OpenStreetMap. Jadi dia akan keluar sebegini tuan. Okey, ini adalah lokasi di mana saya berada sekarang. Jadi dekat sini saya bagi satu situasi di mana, sebagai contoh, jika tuan ingin pergi ke sebuah ladang yang baru, okey, dan untuk tuan membuat tracking supaya untuk mengelakkan tuan daripada sesat. Jadi sebagai contoh, saya gunakan ini untuk pergi ke sebuah ladang untuk memastikan bahawa saya lepas ni jika datang lagi, saya pasti lokasi tersebut adalah tepat. Jadi saya akan pergi ke atas bahagian atas ni dan saya akan terus pergi ke bahagian start track. Okey,
tuan tekan ke start track dan dia akan keluar macam ni. Okey. Sekarang saya berada di Lebuh Raya. Jadi kita akan keluar macam ni lah bila kita start berjalan. Okey. Tuan boleh gunakan sama ada tuan boleh berjalan kaki, tuan naik 4x4, tuan naik motor, tuan naik basikal. Jadi tuan masih boleh buat trekking. Sebagai contoh, ini adalah trekking yang dibuat sekarang saya buat secara live. Okey. Jadi trekking ni akan keluar macam ni lah tuan-tuan. Okey. Dia akan start track. Kelebihannya aplikasi ini, walaupun kawasan tuan tu tak ada line, tuan masih boleh gunakan aplikasi ni. Jadi dia akan terus pergi tracking, sama ada tuan belok ke kiri, belok ke kanan, tuan lurus, dia akan terus tracking. Tapi tracking ni dia akan terus macam ni sajalah tuan-tuan. Okey, ni sebab saya track di kawasan Lebuh Raya, jadi dia agak laju lah. Jadi tuan, dia bukan live tuan jadi tuan perlu pergi arahkan cursor tuan untuk tengok ke lokasi yang kita share tadi. Macam ni lah lebih kurang. Jadi kalau dekat dalam ladang tu, kalau kita banyak kawasan yang kita pergi tu, belok ke kiri, belok ke kanan, naik bukit, turun bukit, jadi tuan tak perlu risau. Sebab aplikasi ini dia akan track semua. Walaupun dekat dalam ladang tak ada dalam map. Memang pastilah tuan, mana ada dalam ladang yang ada Google Map ataupun Waze. Jadi Maprika ni dia bagus sebab walaupun tak ada dalam Google Map, dia boleh buat tracking sendiri. Jadi tuan boleh check sendiri lepas ni. Okey, sebagai contoh saya dah stop sekarang ni. Saya stop sekarang, dan apa yang saya perlu buat bila kita dah siap sampai ke destinasi yang kita nak tadi, kita boleh tekan dekat atas dan kita tekan stop track. Jadi tuan boleh savekan tuan punya tracking ni. Contoh saya katalah jalan utama ladang A. Okey, ini sebagai contoh saja tuan-tuan. Saya save. Jadi dia akan, bila tuan nak tengok balik tracking tadi, tuan pergi dekat sini, tuan akan nampak dekat my track. Tuan tekan my track, tuan akan nampak, okey, jalan utama ladang A. Tuan tekan balik. Okey, view on map. Tuan view on map, inilah tadi tracking tuan. Okey, jadinya sebagai contoh tuan tengok dekat bahagian bawah sekali, dekat kawasan yang berwarna biru, tuan akan dapat nampak jumlah keseluruhan perjalanan adalah 1.4 km dengan jumlah pergerakan sebanyak 1 minit. Okey. Jadi kelajuan average-nya adalah 50.7 km/h dengan kelajuan maksimum adalah 81.9 km/h. Jadi information ni ada dekat sini. Jadi tuan boleh tengok dekat sini berapa kelajuan tuan, berapa dia punya jarak, semua tuan boleh tengok kat sini. Okey. Jadi kalau katalah tuan dah sampai sini, tuan nak keluar, tuan boleh buka balik map ni, tuan patah balik, tuan gunakan balik benda ni untuk pastikan tuan tak sesat. Okey. Ini adalah sampel yang pertama yang saya katakan tadi, sampel untuk kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat untuk kita pasti tempat tu dekat mana. Okey. Jadi tuan boleh guna untuk yang kedua. Aplikasi ini dalam bentuk kedua. Contoh, tuan boleh gunakan untuk tuan mengukur parit, ataupun tuan mengukur jalan, ataupun tuan nak ukur jalan sempadan ataupun sebarang kerja-kerja yang memerlukan pengukuran. Dekat sini tuan boleh tengok. Okey. Jadi dekat sini senang je tuan. Tuan akan nampak terus jarak dia 1.4 km. Jadi tak ada dawi-dawi dah. Okey. Jadi tuan boleh tengok kat sini. Tuan boleh terus share map ni. Tuan boleh share map ni. Okey. Contoh dekat sini my track tadi, jalan utama ni, tuan tekan sini, tuan boleh send track. Tuan pergi ke JPEG file, tuan akan, siapa yang dapat benda tu, dia akan dapat balik perkara yang sama, dan dia boleh print dekat dalam map, dan boleh terus dapatkan maklumat-maklumat ni dengan tepat. Jadi tuan-tuan boleh shortkan masa tuan untuk tidak lagi pergi mengukur secara manual di parit-parit, di mana tuan buat kerja-kerja desilting ataupun buat parit baru. Cara ni lebih mudah. Tuan hanya perlu jalan kaki, settle, tak ada masalah. Okey. Ini adalah cara kedua untuk menggunakannya. Sangat mudah, sangat pantas. Tuan hanya perlukan Maprika dan juga smartphone untuk mengukur perkara-perkara apa yang tuan nak buat tadi. Maksudnya untuk pengukuran itu akan lebih tepat. Okey tuan-tuan. Okey, ini adalah cara yang kedua. Cara ketiga tuan boleh gunakan sebagai contoh. Tadi saya pergi melawat sebuah nursery, tempat nursery untuk dibuat extension. Jadi dekat dalam my track ni saya dah siap
Okey, contoh kat sini kita ada contoh tapak nursery mana. Okey, katalah dekat sini. Contoh ni. Ni ada satu contoh. Kita view on map. Okey, jadi tapak semaian ini kita boleh nampak dekat sini dia punya jarak total keseluruhan dia adalah 2 km. Okey. 2 km. Kita bergerak dengan kelajuan 7 minit. Jadi bukan inilah tujuan utama dia, tapi tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan keluasan map ni. Di mana map ni kita share dalam bentuk file JPEG. Okey, tuan share dalam file JPEG. Tuan boleh buka map ni dekat dalam mapping yang lain, dan tuan boleh terus dapatkan koordinat dia, dan tuan terus boleh buat kerja-kerja. Sebagai contoh, kami nak membuat mapping untuk nursery. Jadi daripada sini kami akan tahu berapa banyak piping yang kami perlukan, berapa jarak-jarak dia. Jadi tak perlu risau. Jadi benda ni akan sangat tepat, sangat mudah. Kebiasaan kalau kita nak buat mapping, kita perlu bawa Garmin, perlu bawa tu, kena bawa ni. Ini tak payah. Saya cuma perlu bawa saya punya smartphone daripada point A ke point B. Saya akan terus dapat dia punya point-point GPS, dan saya bagi kepada saya punya technician, dan dia terus boleh ukur berapa keperluan-keperluan yang diperlukan. Okey. Kalau sebagai contoh, jika tuan berada di kawasan ladang, tuan boleh tahu, tuan boleh ukur balik tuan punya keluasan ladang. Okey, tuan boleh pergi track satu persatu, blocking by block. Okey, atau tuan juga boleh buat cara kaedah aplikasi penggunaan untuk kali yang keempat. Sebagai contoh, tuan nak buat census backworm. Okey, tuan pergi ke row backworm tuan lalu tuan start track. Okey, jadi dekat mana-mana tuan jumpa tu, tuan boleh ambil gambar. Okey, sebagai contoh kat sini kita ada satu contoh track lama saya di okey, kat mana okey, sekejap tuan. Okey, contoh okey, ini adalah contoh satu. Okey, ini adalah satu jalan yang saya pergi ke ladang. Okey, jalan saya pergi ke ladang. Oh, tak ada. Dulu saya di mana saja track tu tuan berada, contohlah jika tuan berada di point A sini, tuan ambil gambar, automatik gambar tu tuan boleh review balik dekat sini. Okey, saya cuba contoh tuan saya pergi kat track balik tadi, kita jalan utama ladang A ni, view on map. Katalah saya terus pergi ambil gambar. Okey, saya ambil gambar tuan-tuan. Saya ambil gambar macam ni. Sorry, terbalik pula. Saya ambil gambar. Okey, jadi saya kembali kepada aplikasi tadi. Sepatutnya bila kita dah buat gambar tu, dekat point ini dia akan keluar satu macam bentuk gambar. Nampaknya kita perlu buat save daripada peringkat permulaan baru dia buat. Okey, saya try sekali lagi tuan-tuan. Start track. Okey, lepas tu saya keluar, saya ambil gambar. Okey, kita ambil gambar satu. Kita bagi balik dekat aplikasi tadi. Okey, saya save. Stop track dan saya save. Okey, saya save pekan lah. Okey, done, save. Jadi bila saya buka balik dekat situ, my track, saya pergi dekat pekan tadi, view on map. Jadi tuan dekat sini automatik tuan akan nampak ada gambar. Mana tadi? Sekejap my track. Tak nampak tadi ada. Hilang pula tuan-tuan. Okey, sekali lagi saya try tuan. Start track. Kita ambil gambar. Kita keluar. Okey, kalau tuan-tuan perasan dekat sini dia ada gambar. Nampaknya nak kena bergerak ke depan sikit tuan-tuan. Okey, baru dia nampak benda tu. Dia akan ada keluar logo gambar tuan-tuan. Jadi bila ada keluar logo gambar tu, tuan boleh tengoklah balik gambar tuan tu. Nampak macam tu. Dia akan keluar logo gambar seperti itu. Jadi bila tuan, contoh tuan pergi ke arah backworm tadi tu, tuan boleh ambil gambar backworm, tuan boleh tengok balik dekat sini. Dia akan keluar sebegitu tuan. Jadi tuan punya sensor tu akan lebih tepat. Okey, tuan punya sensor tu akan lebih tepat dan berserta dengan gambar. Contoh bila tuan nak buat recensus,
tuan boleh gunakan balik tracking yang sama, tuan boleh ambil gambar baru, tuan boleh buat terus comparison. Okey. Jadi ini adalah antara cara-cara yang saya nampak berkesan boleh membantu semua pelanta-pelanta yang ada. Jadi itu saja saya nampak yang ada untuk perkongsian kepada kali ini. Jadi guys, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Bagi siapa-siapa yang memerlukan maklumat tambahan, boleh bertanya di ruangan komen ataupun boleh terus hubungi saya di nombor 019-7722-449. Saya percaya bahawa aplikasi ini nampak mudah, tapi jika kita memperhatikan teknologi yang ada, apatah lagi teknologi yang murah, yang percuma sebenarnya, bukan murah. Okay? Kita gunakan, dan kita pun ada, hampir semua orang sekarang ada smartphone. Okay? Tiada yang tiada smartphone. Hampir semua ada smartphone. Walaupun tiada line telefon, tapi masih boleh menggunakan aplikasi tadi secara offline. Jadi saya percaya bahawa penggunaan aplikasi ini yang sangat mudah ini akan membantu banyak perkara untuk pelanta-pelanta di dalam ladang ataupun di sebuah syarikat, terutamanya bagi yang mereka-mereka yang mengejar deadline tapi memerlukan ketepatan dan dalam masa yang sama dapat melakukan dalam masa yang singkat. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada pelanta-pelanta semua, dan diharap melalui perkongsian ini dapat juga disampaikan kepada pelanta-pelanta yang lain. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.